Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa inda dzikrihi habibihi wa awliya'is salihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat wa sallallahu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa munkidina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi amil anjumul bahirat. Alhamdulillah. Yang pertama hendaklah rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah jumpakan kita dalam satu majlis, tidak lain tidak bukan untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Keistimewaan Allah, kekuasaan Allah, balasan Allah kepada hamba manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minggu-minggu yang sudah kita bahas tentang keistimewaan, kelebihan bulan Rajab. Dan setelah kita habis tentang bahasan di dalam bulan Rajab, kita bahas bulan Sya'ban, yang mana bulan tersebut banyak orang lalai dengan bulan tersebut kerana tersepit di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Apa yang kaum muslimin dan muslimat harus melakukan pada bulan tersebut kita sudah jelaskan, walaupun tidak terlalu detail, akan tetapi sekadar kita menceritakan keistimewaan, kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan dan apa yang dia suruh anjurkan kepada umatnya untuk melakukan pada bulan Sya'ban. Setelah kita bahas tentang bulan Sya'ban, bertemu kembali kepada bulan Ramadan. Walaupun sekarang ini bukan bulan Ramadan, akan tetapi kita kasih penjelasan kepada umat manusia apa yang kita belajar, sedikit ilmu yang kita belajar, kita jelaskan kepada mereka keistimewaan yang tidak boleh disyak lagi bahawasanya bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hebat lagi ya, pada bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad satu hari yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang tidak boleh tanding lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita kajikan 1000 bulan tersebut, adalah 83 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah 83 tahun kita beribadah kepada Allah kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan rahmat, malam penuh dengan pengampunan, malam yang mana malaikat akan turun mengambil tingkah-tingkah laku manusia, perbuatan ibadah atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelas bahawasanya keistimewaan Ramadan, dan bulan Ramadan ini ada peristiwa-peristiwa yang mana perangnya Nabi nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana agama yang kita rasakan ini adalah pengorbanan, perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpatah menyatakan bahawasanya Islam masuk di negara kita, di pelosok-pelosok dunia, bukan kerana pengorbanan seseorang ustaz, bukan pengorbanan seorang orang kiai atau segala-galanya, akan tetapi pengorbanan seorang sahabat, para sahabat atau sahabiah,
anak-anak yatim sahabat berjuang di dalam Islam untuk menegakkan kepada umat manusia dan sampai kepada kita adalah agama Islam, agama yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dia, pengorbanan para sahabat, mereka nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tidak makan, sampai mereka ini mati, sampai mereka ini bertempur dengan musuh, sampai mereka ini berpuasa, sampai mereka ini lapar, sampai mereka ini berpisah dengan anak, berpisah dengan isteri, berpisah dengan Nabi Muhammad, berjuang syahid di jalan Allah untuk menegakkan Islam yang kita rasakan ini bukannya mudah. Islam sampai di negara kita bukan kerana dengan angin. Islam sampai di negara kita bukan kerana tulisan. Islam sampai di negara kita bukan dengan percakapan manusia. Akan tetapi Islam sampai di negara kita adalah pengorbanan pengorbanan sahabat-sahabat atas perjuangan untuk menegakkan agama Islam sampai kita merasakan Islam ini indah. Islam ini tinggi, tidak boleh nak ditandingkan dengan ketinggian yang ada pada Islam. Alhamdulillah, bersyukur besar kerana Allah jadikan kita ini golongan yang Islam yang mengikut jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan bahawasanya kalaulah kita ini tidak jadi orang yang soleh, kalaulah kita ini tidak jadi orang yang soleh, kita tiru perangai orang yang soleh. Kalau kita tidak boleh nak tiru perangai orang yang soleh, kita tiru pakaian-pakaian orang yang soleh. Kalau kita tidak boleh seperti itu, kita ada anak dan kita gandengkan anak kita itu seperti nama orang-orang yang soleh. Agar apa? Mudah-mudahan keberkatan soleh tersebut, jangkit soleh tersebut kepada anak atau diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi, para salihin, para syuhada wassalihin di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang kehebatannya luar biasa. Kalau nak diceritakan kehebatan bulan Ramadan kemarin luar biasa dan peristiwa-peristiwa yang besar. Seperti mana berlaku di Perang Badar. Coba kita tengok. Berlaku di pengorbanan. Kita cerita ini pengorbanan para sahabat kepada kita. Pengorbanan Nabi kepada umatnya begitu besar. Kalau kita nak fikirkan, coba kita lihat. Coba kita catat. Benda ini adalah sejarah Islam di dalam Islam. Yang kita harus tahu bahawasanya pengorbanan seorang Nabi kepada umatnya. Apabila berlaku peperang Badar, ketika itu Perang Badar ini, jumlah umat Islam 313 atau 300 lebih. Nak berperang, nak memerangi musuh, ketika itu musuh hampir 1.000 dan 1.000 jumlah musuh tersebut. 1.000 jumlah musuh tersebut, 1.000. Ketika itu sahabat tidak ada kekuatan untuk berperang. Ketika itu sahabat tidak ada persiapan untuk bertemu dengan musuh begitu ramai. Tidak ada. Tidak ada ketika itu. Ketika Perang Badar. Yang mana perang tersebut membawa pengorbanan para sahabat kepada umat manusia. Sampai sawan perang tersebut, Perang Badar, untuk berperang dengan siapa? Dengan musuh ketika itu jumlah musuh 1.000. Jumlah umat Islam, kaum mukminin, muslimin, kaum para sahabat adalah 313. 300 lebih. Untuk berperang dengan musuh musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran? Allah menyatakan kalaulah Nabi Muhammad menyatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sering berpesan kepada anak muda. Ingat, perhatikan pesanan Nabi kepada anak muda tersebut. Apa Nabi pesan? Wahai anak muda, jikalau kamu berkumpul seluruh manusia atas muka dunia ini untuk menghancurkan seseorang, kalau tidak ada bantuan atau takdir ataupun ketentuan Allah, pasti kamu tidak akan boleh menjatuhkan kaum tersebut. Apa makna dia? Kalau kau semua manusia berkumpul di satu tempat untuk menjatuhkan satu golongan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, maka tidak akan jadi. Maka tidak akan jadi. Itu pesannya Nabi. Kalaulah Allah mengizinkan, ya kan, walaupun dia tidak begitu ramai umatnya, kelompoknya,
akan tetapi Allah izinkan untuk memerangi, pertolongan Allah ada di tengah tersebut, maka apa yang dia mau tercapai, maka benang peperangan tersebut. Itu pesannya Nabi kepada umat manusia, agar hendaklah kita meyakini bahawasanya pertolongan Allah itu nombor satu. Pertolongan Allah itu adalah nombor satu yang harus kita letak di depan. Yang mana pernah berlaku perang-perang. Seperti mana Hudaibiyah, perang-perang yang mana kaum muslimin ada yang kalah. Ya kan, dengan jumlah yang begitu ramai, akan tetapi kalah. Kerana dia yakin bahawasanya dengan jumlah kita ini begitu ramai, akan tetapi kita boleh mengalah mereka. Sedangkan jangan, kamu harus taruh. Kata Nabi Muhammad, kamu harus taruh keyakinan kamu kepada Allah, baru kamu berperang. Yang pernah berlaku, apa? Yang kita tengok pernah berlaku perang Badar. Perang Badar ini, musuh adalah 1000 musuh. Musuh adalah 1000 musuh. 1000 musuh. Akan tetapi yang dimiliki akan Nabi Muhammad SAW adalah 300 lebih. Ketika kita tengok, ketika para sahabat tidur di malam hari, Nabi Muhammad SAW bangun di malam hari. Apabila bangun di malam hari, setelah Nabi Muhammad solat, berzikir, istighfar kepada Allah, Nabi Muhammad berdoa dan menangis. Di malam hari tersebut Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Ya Rabb, wahai Allah, tepati janjimu kepadaku, wahai Allah." Itu doa Nabi. Tolong tepati janjimu kepadaku, wahai Allah. Andai kata, kalaulah kelompok yang sedikit ini pagi besok kalah, demi Allah, tidak ada lagi orang yang sujud kepadamu, wahai Allah. Kalau kelompok itu yang jatuh, diserang atau mati, kalah, maka tidak ada lagi manusia yang akan sujud kepadamu, wahai Allah. Itu doa untuk siapa? Untuk umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu pengorbanan, perjuangannya Nabi kepada kita. Andai kata, ya Allah, kalaulah kelompok yang sedikit ini kalah, maka tidak ada lagi orang yang sujud kepadamu, wahai Allah. Allah ya Karim. Itu perjuangannya Nabi. Bukannya senang. Nak membalas perjuangan Nabi seperti mana kita berjuang. Malu kita. Apabila bertemu dengan Allah di akhirat nanti, bertemu dengan Nabi. Sedangkan kita mempermainkan, melengahkan, memperjuangkan, tidak sauk perjuangannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan, bila masuk bulan Ramadan, kita akan bertemu di bulan Syawal, bulan kebenangan. Bulan kebenangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berperang dengan hawa nafsunya di bulan Ramadan. Bulan Syawal, masuk bulan Syawal atau bulan kemenangan di sisi umat Nabi Muhammad, yang mana bulan puasa itu mereka sanggup tak makan daripada pagi sampainya maghrib. Mereka tahajudnya di malam hari. Mereka ikra'ul Quran. Mereka berzikir kepada Allah. Mereka semua melakukan kebajikan. Mereka sedekah di jalan Allah pada bulan Ramadan tersebut. Perjuangan yang kita lawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bulan tersebut, bulan Ramadan, latihan bulan Ramadan, bulan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan kul." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan keseluruhannya, itba'u sit, dan mengikut puasa 6, maka seumpama dia puasa seperti mana puasanya itu 1 tahun sempurna. Apabila kita puasa bulan Ramadan, selesai puasa bulan Ramadan, terus hari raya kita tidak boleh puasa. Terus hari raya kedua kita puasa, menyelesaikan puasa 6, mengikut daripada puasa Ramadan sampai selesai puasa 6,
maka kata Nabi Muhammad, seumpama kamu puasa pahalanya ibaratkan 1 tahun kamu puasa turut-turut. Kita puasa 6 malas. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Kalau kita fikir bahawasanya, kalau kita nak puasa 1 tahun, berat. Puasa 30 hari pun geleding geliat. Puasa 30 hari pun, Masya Allah, kadang-kadang tak puasa. Kadang-kadang telanjur. Kadang-kadang terminum air, memang pisah minum air. Kadang-kadang makan nasi, memang kita nak makan nasi. Kadang-kadang kita buat sesuatu yang membatalkan puasa. Itu puasa 1 bulan, 30 hari. Alangkah bagusnya kalau kita lepas puasa 30 hari, kita setelah solat hari raya pertama, puasa yang kedua hari yang kedua kita puasa sampai 6 hari, ibaratkan pahalanya seperti mana puasa dahar 1 tahun. 1 tahun berpuasa. Rugi manusia apabila dia puasa bulan Ramadan 30 hari, akan tetapi dia tidak mengikut puasa Syawal 6 hari. Rugi. Sayang kalau kita tak ikut. Sayang kita. Kalau kerahkan anak, isteri, ya kan, anak kita, ini semua. Kalau orang Arab sana, kalau kita tengok pengalaman kita duduk di luar negara, ya kan? Walaupun kita tengok di Yaman, apabila selesai puasa bulan Ramadan, hari raya pertama, mereka ni tidak merayakan lagi. Tidak sambut hari raya lagi. Ya kan? Terus, puasa 6. Bila puasa 6, selesai puasa 6, baru mereka sambut hari raya dengan kegembiraan, kebenangannya luar biasa. Hakata, ini yang sebenarnya umat manusia yang harus kita ikuti. Seperti mana di negara-negara lain. Negara-negara lain itu puasa 6 itu. Mereka puasa 6, kita, ya Karim. Tapi puasa 6 ini tak semestinya kita puasa turut-turut. Tak. Mau puasa 1 hari, lepas tu 2 hari, lepas tu 1 hari lagi, 2 hari, sampai 6 hari selesai. Puasa yang mudah, cukup mudah. Tapi kita menganggap perkara yang susah atas diri kita sendiri. Kalau kita fikir bahawasanya itu mudah, maka akan jadi mudah. Kalau kita fikir benda tu susah, akan jadi susah. Hakala. Itu yang sebenarnya. Kita tak tahu tahun ini anak pondok bagaimana. Anak-anak madrasah kita tak tahu sebab tahun ni kena COVID. Kena penyakit corona. Bila ke corona, mereka tu balik 18 bulan apa? 18 bulan 3. Balik. Mereka tak sempat puasa kat sini dan mereka juga tak sempat puasa 6 kat sini. Ya kan? Tak tahulah jadi apa dia orang kat sana. Puasa ke tak puasa, wallahualam, kita sangka baiklah puasa belakalah. Kita sangka baik mereka itu puasa belaka. Mudah-mudahan mereka itu puasa belaka walaupun mereka tidak puasa. Tapi kalau ada di sini, bagi santri-santri, pelajar-pelajar, ya, seperti solat tahajud, solat duha, solat sunnah, puasa 6, itu diwajibkan bagi mereka. Itu kita diwajibkan kepada mereka agar latihan bagi mereka. Latihan bagi mereka untuk melakukan perkara tersebut. Kalau mereka mempermainkan, tidak melakukan, bagaimana? Kalau kita tak suruh mereka seperti ini, sampai bila mereka nak menjalankan tugas-tugas mereka? Seperti itu. Kita harus fikir. Tak tahulah ni selesai ni yang datang, yang ada kat sini ni. Ya. Tak tahu ni puasa tak puasa ni. Tapi nampak alhamdulillah muka ni puasa belaka. Nampak senyum je, senyum je, nampak macam puasa. Tak tahulah puasa tak puasa, 30 hari tu tak tahu puasa tak puasa. Seperti itu. Hakadha. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan barang siapa yang berpuasa maka dia sihat. Dalam hadisnya berbunyi seperti apa? Dalam hadisnya mugarrah hadis barang siapa yang berpuasa maka dia sihat. Tasihhu apa? Sumu tasihu. Berpuasalah maka puasa itu akan kesihatan. Kesihatan nafsu, mental, fizikal. Otak akan jadi cerdas. Tak jadi malas. Tak jadi konyol. Tak jadi konyol, tak jadi apa semua. Hakala, itu yang sebenarnya. Latihan seperti itu. Ada orang yang berpuasa seperti mana puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Sampai bertahun-tahun mereka puasa. Kita nak puasa 6 pun susah. Mana kita? Bagaimana? Malu kita di depan para yatim sahabat. Para orang yang terdahulu.
Mereka memperjuangkan diri mereka yang Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan bulan Syawal ini bulan kebenangan yang kita berperang dengan makanan, kita berperang dengan segala-galanya. Kata Nabi Muhammad, hendaklah kamu ikut apabila bulan Rajab kamu ibadah kepada Allah. Bulan Sya'ban kamu juga ibadah kepada Allah. Bulan Ramadan kamu ibadah kepada Allah. Jangan tertinggal di bulan Syawal. Kerana apa? Bulan Syawal ni bulan yang peningkatan. Kita harus ada peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya luar biasa. Dan bulan Syawal ini berlaku peristiwa-peristiwa yang kita dengar di dalam sejarah Islam. Peristiwa seperti mana? Peristiwa yang berlaku seperti perang. Perang apa? Perang Uhud. Perang apa? Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini berlaku apabila Nabi Muhammad pada tahun 5 Hijriah. Nabi Muhammad pergi ke Madinah, maka berperang ketika itu lepas 5 tahun ketika itu berperang adalah Khandaq atau perang Ahzab. Perang tersebut ketika Nabi Muhammad berangkat daripada Mekah menuju ke Madinah, ketika itu ada satu orang kafir, orang penduduk Madinah ini tidak menerimai kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita kalau kita hijrah di satu tempat, kadang-kadang orang satu tempat tu tidak boleh nak terima kita ni siapa. Dengan gelagak kita, dengan cara kita, kadang-kadang orang belum tentu terima kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada satu orang yang pembesar mereka tidak terima yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Dia tidak terima Nabi. Dan dia kerah pasukan-pasukan seperti mana orang-orang Badui, orang-orang Yahudi untuk sahut panggilan dia untuk berperang dengan Nabi. Sahut panggilan dia itu berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 10,000 orang kafir untuk menjatuhkan kaum muslimin ketika itu. Lebih 10,000. Berperang. Sahut panggilan perang ketika itu. Musuh 10,000. 10,000 orang musuh. Itu sahut panggilan perang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin ketika itu berjumlah 3,000. Berjumlah 3,000 orang. 3,000. Tapi kata Rasulullah, jangan kamu khawatir. Kalau kamu rasa bimbang di dalam hati kalian untuk berperang dengan orang kafir, nescaya orang kafir lebih bimbang untuk berperang dengan kamu. Ingat, kalau kamu rasa gentar untuk bertemu dengan orang kafir, untuk menegakkan agama Islam, maka Allah kasih lebih gentar mereka untuk berperang dengan kamu. Cuba kita tengok. Kata-kata ini hebat. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, ketahuilah bahawasanya kalau kamu rasa takut atau bimbang untuk bertemu dengan orang kafir, maka ketahuilah orang kafir itu lebih bimbang untuk bertemu dengan kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi. Kalau kita rasa kita nak pergi jumpa orang kafir yang memusuhi, kafir harbi yang memusuhi Islam ini, kita rasa bimbang dalam hati kita, kita rasa takut. Ketahuilah, mereka itu Allah lebih takut lagi untuk bertemu dengan kita. Itu janji, wa'ad, janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keberanian adalah orang yang beriman ini keberaniannya luar biasa. Keberaniannya luar biasa. Pernah berlaku pada satu peperangan yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat saf. Buat untuk berperang ini menyusun satu saf. Saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga. Maka Nabi Muhammad memeriksa saf tersebut. Apabila Nabi Muhammad memeriksa saf tersebut, ada satu orang ini
Dia bertanya dan menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang aku dapat kalau aku berperang dengan musuh dan aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat? Dia menyatakan, "Kamu akan dapat syurga Allah. Kamu akan dapat syahid, kamu akan dapat syurga Allah." Apa jawaban tersebut? Bakin, benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Apa maksudmu tersebut? Apa jawabnya? Atamannaun. Aku ni berangan-angan bila kamu katakan kepadaku seperti itu. Bila aku mati dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah, dengan keikhlasanku, aku akan dapat syurga Allah. Maka aku berangan-angan nak mati mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, orang ini pegang kuda tersebut, ya kan? Henyut tali tersebut, pergi ke musuh, kejar musuh. Bila pergi di depan musuh, henyut ni musuh. Beratus anak panah terkena sahabat tersebut, lalu mati. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, siapa orang lelaki itu begitu berani untuk memperjuangkan jiwanya di jalan Allah? Dia kata, "Ya Rasulullah, lelaki yang barusan tadi bercakap denganmu ya Rasulullah, dan dia berangan-angan untuk masuk syurga Allah lebih cepat." Maka dia berjuang. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia sudah dapat apa yang dia mau. Allahu Akbar. Dia sudah dapat apa yang dia mau. Nabi Muhammad menyatakan, kalau kamu mati dalam medan perang untuk menegakkan agama Allah, mati syahid, Allah sediakan syurga kepada kamu. Dan apa yang dia mau, maka dia berbisik sebelum dia enjut kudanya. Dia berbisik bahawasanya nak tunggu masuk syurga ini begitu lama. Maka dia henyutkan kudanya. Langsung pergi. Belum sampai tempat musuh. Maka anak panah itu terkenanya. Maka Nabi Muhammad menyatakan dia sudah dapat apa yang dia mau. Allahu Akbar. Perjuangannya dia. Kita nak jual macam mana kita? Getar lutut. Semayang subuh je orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi ke surau, ya, nak pergi ke masjid, bunyi rating jatuh, lari. Lari. Tambah-tambah azan pula pagi, Allahu Akbar, Allah. Bunyi macam tu. Ya, buang dalam sikat tengah naik motor ni, putar balik. Nak berjuang macam mana kita? Ya, nak berjuang macam mana kita? Dengan perkara tersebut pun kita kalah. Ya. Kadang-kadang speaker rusak, azan ni bunyi sedu, duk, lari semua. Bagaimana kita nak berjuang seperti mana sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang? Bagaimana nak merasakan perjuangannya Nabi kepada Islam? Itu satu. Dan ada satu lagi bahawasanya kisah ketika berperang. Semua sahabat Nabi ini memilih atas jiwa mereka, pribadi mereka untuk mati syahid. Pilih bagi jiwa mereka untuk mati syahid. Untuk mati syahid. Perjuangan. Ada satu orang ini ketika nak berperang, Nabi Muhammad berjalan dengan kudanya, memeriksa saf ketika itu. Ya. Nabi Muhammad suruh sahabat membagikan tiga biji buah kurma untuk dimakan sebelum berperang. Ketika itu dibagi 3 biji buah kurma, dibagi. Ketika itu Nabi Muhammad menyatakan, apabila selesai makan 3 biji buah kurma tersebut, maka kita sahut perang dan kita langsung pergi. Kalau mati, jannah, syurga bagi kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat ini, dia akan menyatakan, kalau nak habis 3 biji kurma ini baru nak masuk syurga, kelamaan, lama. Kalau nak makan, tunggu 1 biji. Tunggu 1 biji, baru makan. Tunggu 1 biji, baru habis. Baru kita nak pergi perang, nak pergi sahut perangan pada Allah. Mana kelamaan, lama. Lalu sahabat ini buang kurma tersebut, ambil kudanya, pecut kudanya, langsung pergi. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, siapa yang pergi tersebut? Siapa yang tergegas pergi? Pecut. Ya? Jawab sahabat, ya Rasulullah, aku terdengar anak muda menyatakan, kalau makan 3 biji buah kurma ini baru nak berperang, nak masuk syurga, kelamaan katanya, lama. Lebih baik nak mati syahid ini bersegera. Itu perjuangannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Perjuangan yang besar. Perjuangan yang besar, begitu besar. Kalau kita nak fikir benda-benda yang
benda-benda yang kita ambil ikhtibar daripada sejarah-sejarahnya Nabi. Berlaku kita apa? Rasulullah kita nak berperang, kita nak berperang dengan hawa nafsu kita saja. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ketika itu kita berperang. Kita tak makan, kita tak buat maksiat, kita jaga lisan kita jaga lidah kita jaga semua, kita jaga pada bulan Ramadan tersebut. Bila masuk Syawal, makna bulan kebenangan. Setelah kita puasa, puasa 6 diikuti dengan puasa 6. Puasa 6 tersebut dan bulan Syawal tersebut, peristiwa yang mana berlaku peperangan yang begitu banyak pada bulan Syawal tersebut. Dalam sejarah yang kita baca, berlaku di bulan Syawal tersebut begitu banyak peperangan. Ketika Nabi Muhammad pergi ke Madinah, ada yang satu tidak boleh terima Nabi, iaitu Abdullah bin Ubay. Dia tidak boleh terima Nabi, maka dia kerah pada orang-orang Badui. Pada orang Badui. Terus banyak lagi yang dia kerahkan untuk apa? Untuk memusuhi, menjatuhkan Islam ketika zaman Nabi Muhammad. Ketika itu musuh ada 10,000. Musuh ketika itu ada 10,000. 10,000 orang musuh ketika itu. Tapi kaum muslimin hampir 3,000 ketika itu, hampir 3,000. Seperti itu. Apabila nak perang ketika itu, nak berperang Khandaq ataupun dinamakan dengan perang Ahzab, datang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni kalau kita baca dalam kitab hadis, Salman ini masuk Islam dengan beriman kepada Nabi, dengan melihat kenabian yang ada di belakangnya Nabi. Di dalam kitab Wasail Wusul ila Syama'il Wusul diceritakan bahawasanya satu masa Salman ni datang bawa makanan. Daripada hadis ini, daripada Wa'an Buraidah bin Usayb bin Usaybi radhiyallahu ta'ala anhu qal ja'a Salmanul Farisi. Datang Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan ila Rasul, datang Salman ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Salman ini bertemu dengan Nabi. Hina qadima Madinata bima'inatin 'alaiha rutabun. Ketika tiba di Madinah, bima'inati 'alaiha rutab. Dia tiba di Madinah dan Salman ini membawa satu talam ataupun bekas, di dalamnya itu, di tengahnya itu berisinya rutab, buah tamar yang fresh, buah tamar yang sedap. Madinah bima'inati inatin 'alaiha rutab. Di dalamnya itu diisikan buah rutab, buah tamar yang masak separuh itu, yang sedap itu. Fawudi'at baina yadayhi. Dan Salman ini membawa dulam tersebut, diisinya di dalamnya itu ada rutab dan diletaknya di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di depannya Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, ya Salman, wahai Salman, ma hadza? Gapo dia yang membawa ni Salman? Kita cerita daripada awal, Salman dia datang bertemu dengan Nabi ketika di Madinah, dan Salman ini membawa sesuatu. Sebab apa? Sebab banyak apabila orang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan bawa hadiah untuk bertemu dengan Nabi. Bawa hadiah untuk bertemu dengan Nabi. Lalu Salman ini bawa satu bekas, dan di dalam bekas itu mempunyai rutab, buah tamar yang fresh, buah tamar yang hebat. Yang sedap. Lalu dibagi. Terus diletak di depan Nabi. Nabi tanya, mahadha, ini apa ya Salman? Apa dia ni? Apa jawab Salman? Faqala Salman, maka Salman berkata, sadaqatun alaika wa ala ashabik. Ini sedekah ya Rasulullah, aku bagi kepadamu dan aku bagi kepada sahabat-sahabatmu.
Dan sedangkan Nabi Muhammad ini tidak makan sedekah. Maka sedekah ini sadaqatun alaika wa ala ashabih. Ini sedekah. Faqala irfa'ha. Maka Nabi Muhammad menyatakan angkat wahai Salman. Maka tak mampu angkat. Maka fa inna la na'kulu sadaqah. Sesungguhnya kami ini tidak makan sedekah Nabi Muhammad ni. Maka Sayyid ni, keturunannya Nabi ni, maka kalau kita nak bagi sedekah kepada dia, zakat kepada dia, maka dia tak boleh, tak sesuai bagi dia. Sebab dia ni mulia. Dia ni mulia. Ramai di akhir zaman ni tak boleh nak anggap, mereka ni tak percaya bahawasanya Nabi Muhammad ni ada keturunannya Nabi. Mereka tak percaya, sedangkan keturunannya Nabi ni jelas. Nabi Muhammad sendiri kata Imam Mahdi dibangkitkan adalah keturunan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Mahdi nak dibangkitkan oleh Allah kalau keturunannya Nabi ni putus? Tak ada keturunannya Nabi. Kata Nabi Muhammad, aku tinggal kepada umat manusia yang pertama sekali Quran, yang kedua sekali sunnahku. Yang riwayat yang lain menyatakan keturunanku aku tinggalkan kepada umat manusia. Keturunannya Nabi, kita harus buat baik dengan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, aku ni, ya Salman, sesungguhnya kami ini tidak makan sedekah. Tak makan sedekah. Maka Salman ini, angkat. Besok, faja'al ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasul. Maka dia datang kali yang kedua. Salman ni datang kali yang kedua, bawa barang yang sama. Datang kali yang kedua, bawa makanan yang di dalam dulam itu mempunyai rotak barang yang sama. Dan diletak, mahadha ya Salman. Nabi Muhammad bertanya kepada Salman, apa yang kamu bawa wahai Salman? Salman menyatakan, hadiyatul lak. Ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Faqala ar-Rasul. Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, apa jawab Nabi Muhammad menyatakan? Ubsutu. Marilah makan. Jom. Meh sini, meh makan. Itu Nabi kata, silakan, jom makan. Kenapa? Apabila dikasihkan hadiah. Maka Nabi ini banyak orang kasih hadiah. Kalau kita ni, kita boleh terima sedekah. Dan kita boleh terima hadiah. Maka kalau orang jumpa tok guru besar, orang alim besar, orang tak cakap sedekah, orang kata hadiah. Ini hadiah. Ini hadiah bawa buah tangan kepada mereka. Maka saya ingat lagi guru saya apabila dia menziarahi. Saya ingat lagi guru saya, Ustaz Hasan. Ustaz Hasan, guru saya. Ustaz Hasan, Kiai Hasanuddin, Abu Ya Hasanuddin, yang di Indonesia ini. Apabila saya sering juga ikut dia, kita Ustaz ni sering ikut dia pergi menziarahi para alim ulama. Mereka menziarahi para alim ulama, mereka tak lupa bawa sesuatu kepada mereka. Biasanya Ustaz Hasan ni bawa kitab. Bawa kitab. Biasanya saya tengok tu dia bawa kitab yang benda-benda yang munafaat. Benda-benda yang munafaat. Ni kita bawa benda buat menyapu. Bawa benda munafaat, bawa siwak, kadang-kadang bawa kitab, bawa ni hadiah kepada mereka, dia baca, kita dapat pahala. Kan bagus benda macam tu. Saya sering ikut dia pergi ke mana-mana, jumpa orang sesepuh. Kalau bahasa Indonesia ni sesepuh, orang dah tua, alim. Dia bawa hadiah kepada mereka, dia kata hadiah. Lepas tu orang kata, Masya Allah, doa kepada orang tersebut. Bila orang bagi hadiah kepada kita, kita doa kepada orang. Ni orang bagi hadiah kepada kita, komen pula. Sikit ni bagi. Jangan kata macam tu, orang bawa dah. Orang pernah datang berjumpa dengan kita nak kasih. Ni hadiah ni. Ni hadiah. Jangan kita, Alhamdulillah, Masya Allah, kita sambut dengan kegembiraan, Masya Allah. Itu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi apabila jumpa dengan Nabi, kebanyakan pendalaman mereka itu dia membawa satu hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kadang-kadang mereka sahabat itu bawa samin, minyak sapi, bawa ni semua kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad terima hati yang terbuka, terima dengan senyuman yang manis kepada sahabat-sahabat. Tak semestinya bawa benda-benda tak semestinya bawa dengan bawa kecil pun mereka itu gembira dengan pemberian para miskin. Kata Nabi Muhammad, mana aku suka duduk dengan orang miskin. Maka ijabah apabila Nabi Muhammad orang bagi kepada orang miskin, jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pergi.
Orang miskin bersalam dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sahut salam tersebut. Kalau kita orang miskin nak bersalam kita buang muka kepada dia. Gitu. Kadang-kadang tak tengok kita. Tapi Nabi Muhammad ajar kepada umatnya akhlaknya. Agar bila orang mari, sahut senyum, muka yang manis senyum. Walaupun orang tu memusuhi kita, tapi kita sentiasa senyum. Senyum kepada orang tersebut. Hakadha. Itu. Maka Salman tersebut bawa tersebut, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Ubsutu." Jom makan. Makan. Summa nazara ila al-khatim ala dhahri Rasul. Ketika Nabi Muhammad duduk panggil para sahabat untuk nak makan, maka Salman thumma nazara ila al-khatimi. Ketika duduknya Nabi pegang dulang tersebut, letak tu, kan, di celah baju Nabi Muhammad ni terbuka, Salman itu terlihat bahawasanya ada tertulis di sini khatim. Cop snapple yang tulis di situ khatimun Nabi, Nabi akhir zaman. Maka cop ada kat sini ada Nabi akhir, fa'amana bih, maka Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda kenabian ada pada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lil yahud, sesungguhnya Salman ini ketika itu dimiliki oleh Yahudi Salman ni hak milik orang Yahudi. Salman ini hak milik orang Yahudi. Dia tak boleh nak ambil sewenang-wenangnya, tak boleh. Sebab apa? Salman ini milik orang Yahudi. Apabila masuk Islam, bagaimana kalau dia duduk dengan orang Yahudi? Wa kana lil yahud, wa kana Salman lil yahud. Sesungguhnya Salman, sahabat Salman ini bos dia itu, ketuanya itu dimiliki oleh Yahudi. Fashtarahu Rasul, maka Nabi Muhammad membeli Salman kepada orang Yahudi tersebut. Dengan cara macam mana? Bikadha wa kadha, dengan harga sekian, dengan harga yang sekian, dengan macam ni. Dengan cara yang macam mana? Diceritakan di dalam hadis ketika Nabi Muhammad beli Salman ni bagaimana? Nak beli dengan wang emas. Nabi Muhammad, dia orang kalau nak duit boleh. Tapi Nabi Muhammad ni hidupnya lebih daripada itu. Bikadha wa kadha dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhlan fayamala Salmanu fihi. Fayamala Salmanu fihi hatta yut'im. Maka Nabi Muhammad beli dia dengan dirham dengan bercocok tanam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil upah pergi jumpa orang Yahudi, wahai Yahudi, bagaimana aku nak beli Salman ni? Bagaimana? Yahudi kata macam ni dengan harga sekian, maka Nabi kata bagaimana kalau aku cocok tanam di kebunmu wahai. Cocok tanam di kebunnya. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhilun illa nakhlatan wahidah. Fagharasaha Umar. Maka Nabi Muhammad cocok tanam, tanam pokok kurma. Bila tanam, gali, tanam, cocok tanam. Semua Nabi Muhammad yang letakkan pokok kurma dalam lubang tersebut. Tengok peristiwa tersebut datang dari keberkatannya Nabi. Semua pokok kurma yang ditanamkan Nabi Muhammad tanam. Nabi Muhammad letak. Orang ni sahabat gali, Nabi Muhammad letak. Cocok tanam. Ya kan? Cocok tanam tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Illa nakhlatan wahidatan. Kecuali satu pokok buah tamar saja. Pokok tamar saja wahidatan. Gharasaha Umar. Satu pokok tamar ini yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha. Maka buah tamar pada tahun tu juga berkatnya Nabi, pokok tamar ini berbuah. Hidup besar tubuh berbuah pokok tamar tu. Karena berkatnya tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Walam tahmil nakhlatan. Faqala Rasulullah, dan satu pokok tamar di ujung sana tu tak hidup. Satu pokok buah tamar ni ujung sekali tak hidup. Tak hidup. Maka Nabi Muhammad bertanya. Faqala Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma sya'nu hadhihi nakhl? Apa terjadi dengan pokok tamar ni, ni? Satu ni kenapa tak hidup? Orang lain hidup belaka. Kenapa ni tak hidup? Kata Nabi Muhammad. Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, yang satu ni saya yang tanam, ya Rasulullah.
Saya yang tanam. Maka Nabi Muhammad cabut, tanam kembali. Maka hidup dalam tahun tu juga. Maka dengan hasil hidup ni lah belinya Salman Al-Farisi. Itu. Bahawasanya datang keberkatannya, berkatnya Nabi Muhammad SAW. Nak beli Salman Al-Farisi ni, maka berjumpa dengan Yahudi. Apabila berjumpa dengan orang Yahudi, maka minta orang Yahudi bagaimana aku nak beli Salman dengan harga sekian. Maka Nabi Muhammad minta agar dia cocok tanam. Dan di kebun tersebut, Nabi sahabat gali letak anak dia, letak semua. Satu pohonnya di sana, ujung sana, tiba-tiba Nabi Muhammad pergi tengok pokok tu tak hidup. Bila tak hidup, Nabi Muhammad tanya apa yang terjadi pada pokok ni. Kata Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, satu pokok ni aku yang tanam, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ikhlas. Cabut balik, Nabi Muhammad pegang, Nabi Muhammad tanam. Dan ikut subur. Seperti mana pokok-pokok yang lain. Berkatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu cerita ringkas pada Salman Al-Farisi. Maka Salman ni pergi jumpa Nabi ketika nak perang Khandaq. Atau perang Ahzab. Jumpa Nabi ketika itu. Datang satu sahabat Nabi. Datang. Pada bulan apa ni? Bulan Syawal. Kita bahas tentang bulan Syawal. Peristiwa yang berlaku pada bulan Syawal. Terus jumpa Nabi. Kasih pendapat kepada Nabi dan para sahabat. Bagaimana ya Rasulullah? Kita nak perang ni. Ya kan? Kita nak perang dengan orang sekian-sekian. Begitu jumlah, begitu ramai ni. Berjumlah begitu banyak ya Rasulullah. Bagaimana kita nak perang dengan mereka ni ya Rasulullah? Ya kan? Bagaimana ya Rasulullah? Aku buat keluar idea aku keluar rancangan aku, apa ni yang ada dalam fikiranku, ya kan, aku keluar. Bagaimana pendapat aku? Adakah boleh terima? Apa jawabnya Nabi Muhammad? Silakan, apa yang kamu nak kata? Bagaimana ya Rasulullah kalau kita gali parit? Kita gali lubang, kita gali parit. Dan sahabat-sahabat Nabi gali parit berhari-hari. Di musim yang sejuk, berhari-hari gali. Sampai ada sahabat yang tak makan. Ada sahabat ni tak makan. Dia tak makan. Kerana apa? Nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sahabat ni sampai lapar. Mereka tak sampai tak makan. Nak gali parit tersebut. Begitu luah parit tersebut. Tu ideanya Salman. Akhirnya berjaya. Bila gali tersebut berlaku peperangan. Dan Allah katakan, aku turunkan dalam surah Al-Ahzab. Allah turunkan bahawasanya satu angin. Dan angin inilah memorak-marikkan orang kafir ketika itu. Apabila turun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala-galanya akan selamat. Maka tidak ada orang yang memperjuangkan agama Allah, Allah jatuhkan dia. Tak ada. Apabila orang memperjuangkan agama Allah, Allah sentiasa naik. Bagaimana Ustaz? Kita tengok dalam peperangan yang ada yang kalah. Sebab ada yang peperangan yang kalah itu kerana hilang keyakinannya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah berlaku peperangan yang kalah. Ya kan? Apabila kalah, ketika itu bangga dengan jumlah yang begitu banyak, 12,000 peperangan yang paling banyak Islam mengumpulkan para Islam ketika para sahabat adalah peperangan apa? Peperangan apa ketika itu? Hunain. Peperangan Hunain ini peperangan yang mana jumlah para sahabat ini hampir 12,000. 12,000. Maka berperang ketika itu, bila berperang, mereka ini rasa, apabila berperang ini, jumlah, dia fikir ke jumlah. Fikir ke jumlah, jumlah kami ini begitu banyak. Sedangkan mereka tidak berfikir. Satu pengajaran bagi mereka tidak berfikir bahawasanya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang keyakinan kepada Allah, sampai letak dengan jumlah tersebut, maka termusnah. Maka akan tetapi sedangkan umat Islam ketika itu banyak. Ketika itu Salman mengeluarkan satu idea untuk berperang ketika itu, untuk menggalikan satu parit yang besar. Kalau kita baca sejarah yang gali parit ini, Masya Allah. Kalau kita baca, kita akan rasa bahawasanya pengorbanan seorang Nabi kepada umat. Pengorbanan seorang sahabat kepada umat. Pengorbanan mereka dari segi harta, kelaparan, dari segi kekuatan, dari segi semua yang berlaku pada mereka. Cuba kita tengok. Itu. Tapi kita tidak sedar. Kita tidak sedar. Ada satu peperangan yang kalah seperti mana berlaku harta rampasan. Ya kan? Bila orang kafir itu kalah, tengok harta rampasan, dia kata ghanimah. Ya kan?
panggilan dunia kepada sahabat. Dunia itu memanggil para sahabat, sahabat itu tengok dunia tersebut, maka Allah kasih ujian kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan cerita kehebatan-kehebatan lagi, peperangan lagi bagaimana. Seperti itu yang berlaku pada bulan Syawal, bulan yang mana Allahu Akbar, peristiwa yang banyak, begitu banyak peristiwa yang berlaku pada bulan tersebut. Kita ambil pengajaran, tidak lain, tidak bukan bulan tersebut dan pengorbanan hidupnya sahabat-sahabat Nabi ini tidak lain, tidak bukan apa? Adalah satu pengorbanan bagi mereka. Untuk kita ni ambil ikhtibar. Untuk kita ni ambil ikhtibar. Kita umat Nabi ini ambil ikhtibar. Apa perjuangan kita? Kita ambil sedikit, besok kita bahas lagi. Kita bahas lagi tentang bulan tersebut. Kita ambil ikhtibar walaupun sedikit. Kita rasa dapat nikmat seperti ini. Ya. Kita tengok bahawasanya kita kena renung bahawasanya ini adalah pengorbanan para sahabat Nabi. Pengorbanan para sahabat Nabi. Bukannya mudah untuk bertempur, untuk berperang, untuk mengangkat atau nak angkat benderanya Islam, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan. Apabila berlaku peperangan, Nabi kita yang paling depan sekali duduk. Apabila berlaku seperti ini, seperti itu. Tapi Nabi Muhammad apabila turun ayat Al-Quran menyatakan bahawasanya Nabi ini diturun di kalangan kamu rahimun, karimun, azizun. Orang yang mulia, orang yang lemah lembut, orang yang seperti ini. Ya kan, sepatutnya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Itu. Jalan ceritanya apabila berlaku bulan tersebut sambil kita berperang di bulan Ramadan. Kita berperang di bulan Ramadan untuk lawan hawa nafsu kita. Untuk kita nak seperti ini. Apabila masuk Syawal, kita berpuasa 6. Yang puasa qada lah. Yang puasa 6 lah. Seperti itu. Kita tengok. Sambil-sambil itu kita dengar sejarah-sejarahnya Islam. Bulan-bulan tersebut kita rasa kegembiraan. Tapi mereka hidup zaman dahulu. Para sahabat dulu. Mereka berperang. Bertempur di antara saif pedang. Sama-sama pedang. Tidak ada kesibukan atas muka dunia ini melainkan orang itu bertemu pedang sama pedang. Tidak ada kesibukan. Kesibukannya, ketakutan melainkan mereka itu berperang. Kalau kita bayangkan ya, bagaimana kehidupan sahabat sampai mereka berperang. Kalau kita guna pistol, guna senapan ni, guna ni semua, jaraknya jauh. Akan tetapi bagaimana kita jumpa dengan musuh dengan mukanya kita tengok. Ya kan? Sahabat tengok berdepangan dengan mukanya. Dengan sahabat yang mati di sebelahnya. Kalau kena tombaknya, kena pedangnya, kena semua. Itu pengorbanan. Bagaimana kita? Adakah kalau Deng lah, Ustaz Deng lah ni. Ustaz Deng hidup di zaman tu rasa ikut Abu Jahal. Ya kan, contoh ni kita bagi contoh, kalau Ustaz Deng hidup di zaman itu pasti ikut Abu Jahal. Tak ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Contoh, keimanan, ketakwaan kita belum tentu. Tiba-tiba ada orang mengaku sebagai Nabi, orang mengaku sebagai ni semua ini. Adakah kita nak percaya? Contohnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Kenapa orang mempersoalkan kepada kita? Kenapa kita tak hidup di zaman sahabat? Kenapa kita tidak hidup di zaman sahabat? Kenapa kita tidak hidup di zaman sahabat? Takut-takut kita Allah Taala hidupkan kita di zaman sahabat, kita ikut ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Mana kita tahu? Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan kita di akhir zaman. Masih lagi tetap jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang mana nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan sunnah, memperjuangkan kata-kata Nabi, memperjuangkan pengorbanan, bagaimana kita malu nanti di akhirat nanti kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kita akan sambung lagi ya kan besok. Kita akan sambung lagi besok kalau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita.
Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, hidayah kepada kita. Terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit mereka. Mudah-mudahan Allah angkat wabak, bala, bencana, penyakit yang melanda khususnya di negara kita atau negara-negara lain. Moga Allah angkat penyakit tersebut, wabak tersebut, dan wabak tersebut kasih ujian kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk kita takwa, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit ini kita dapat manfaat untuk mengambil manfaat yang besar daripada pengajaran daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dengan Nabi kita, berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan guru-guru kita untuk tidak lain tidak bukan karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afwa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.